Buletin Didik 19 Mei bersama saya Syafri Izzan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM sentiasa komited dalam menangani kes gangguan seksual dan buli dalam institusi pendidikan di bawahnya. Sehubungan dengan itu, satu jawatan kuasa khas dilantik dalam usaha mencari solusi terbaik dan membantu KPM menyelesaikan isu terbabit. Penyerahan watikah pelantikan oleh Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin kepada pengerusi dan ahli jawatan kuasa khas berlangsung semalam. Jawatan kuasa khas ini dianggotai 8 individu yang berpengalaman luas dan mempunyai latar belakang profesion berbeza. Antaranya mantan pegawai kanan kerajaan, pensyarah, kaunselor, pegawai undang-undang serta wakil badan bukan kerajaan NGO. Ia dipengerusikan oleh Datuk Dr. Habibah Abdul Rahim, mantan Ketua Pengarah Pendidikan. Penubuhan jawatan kuasa khas ini merupakan antara pendekatan KPM yang percaya dengan pengalaman dan kepakaran ahli-ahlinya dapat membantu KPM meneliti isu itu secara tuntas. Seterusnya mengesyorkan pelan tindakan bersesuaian yang boleh diambil bagi menangani kes gangguan seksual dan buli di institusi pendidikan bawah KPM. Sentiasa ikhlas menasihati pelajar umpama seorang ibu dan mengutamakan kerja berpasukan antara prinsip diamalkan penerima anugerah Tokoh Guru Peringkat Negeri Terengganu 2022, Zah Muhammad. Mesra disapa Cikgu Zah, beliau berkata ini merupakan pengiktirafan tertinggi dan yang paling manis dalam hidupnya sepanjang bergelar guru. Bekas Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Midin, Kuala Terengganu ini bersara 3 tahun lalu selepas menabur hikmat sebagai pendidik selama 35 tahun. Ibu kepada 4 anak itu memulakan tugas pada tahun 1984 di SMK Agama Tok Jiring. Sebelum itu, beliau menamatkan pengajian ijazah sarjana muda dalam pengajian Melayu dan pengajian Islam di Universiti Malaya pada 1982 dan diploma pendidikan pada 1983. Kata Cikgu Zah, beliau menganggap semua pelajarnya sebagai anak. Pendekatan itu membantunya memahami mereka dengan lebih mudah. Dan kini walaupun sudah bersara, beliau masih aktif berpersatuan. Antaranya sebagai Setiausaha Kehormat Majlis Pengangkap Terengganu serta naib pengerusi penglibatan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta Kuala Terengganu. Di samping itu, Cikgu Zah sudah menghasilkan 3 buah buku berkaitan pengurusan dan pentadbiran dalam bidang pendidikan. Sebenarnya paling penting sekali adalah keikhlasan. Ya. Bila kita ikhlas, keberkatan akan datang dan akhirnya kita akan berjaya. Dan bila kita mendidik anak-anak didik kita, kedekatan itu perlu. Tapi kita perlu mendidik mereka dengan penuh kasih dan sayang. Dalam majlis itu, Cikgu Zah membawa pulang wang tunai RM5,000 berserta hadiah penghargaan, antaranya persalinan songket dan sijil penghargaan. Keseluruhannya, sebanyak 40 anugerah disampaikan oleh Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar. Menurut Datuk Seri Ahmad Samsuri, kerajaan negeri akan sentiasa menyokong Jabatan Pendidikan Negeri demi melahirkan generasi berkualiti dalam aspek ilmu pengetahuan, kemahiran dan mempunyai nilai sasiah yang tinggi. Kerjasama erat di antara pihak sekolah dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG banyak memberi kelebihan, terutama dalam membantu meningkatkan prestasi sekolah dan murid. Hubungan saling melengkapi ini dibuktikan di Sekolah Kebangsaan SK Bandar Baru Seri Damansara, Kuala Lumpur apabila PIBG sekolah berkenaan menganjurkan majlis sambutan Hari Guru tahun ini. Selepas 2 tahun tiada sebarang aktiviti dianjurkan secara bersemuka, peluang mengadakan majlis sambutan Hari Guru tahun ini dimanfaatkan sepenuhnya pihak PIBG dengan pengisian hiburan berpendidikan. Antaranya penghormatan kepada para guru dan mengetengahkan bakat murid, guru serta ibu bapa. Menurut Guru Besar SK Bandar Baru Seri Damansara, Abdul Rahman Ramli, penganjuran majlis ini bertujuan menghargai pengorbanan guru di sekolah itu, terutama ketika pandemik COVID-19 yang lalu. Pada masa sama, ia juga sebagai mengiktiraf peranan PIBG sekolah yang sentiasa membantu memajukan perkembangan murid dan menjaga kebajikan mereka.
Sebelum ini kami guru-guru meraihkan hari kami bersendian bersama guru-guru saja. Tetapi setelah pihak sekolah memberi mandat kepada PIBG, memang banyak kelainannya di mana guru-guru kami diraihkan saja seperti raja pada hari ini. Itulah sangat bermakna pada hari ini. Tambahnya lagi, sambutan sebegini dapat merapatkan hubungan masyarakat setempat dan warga sekolah. Jadi kita sebagai PIBG sepatutnya menjadi bonding, iaitu menjadi pertalian ataupun hubungan antara guru dan juga ibu bapa dan juga anak-anak murid supaya menjadikan majlis sambutan Hari Guru ini bermakna bagi mereka. Bagi saya, ini adalah satu tanggungjawab yang perlu kita ambil setiap ibu bapa di sekolah, terutama di SKBBSD Bandar Baru Seri Damansara. Pada majlis ini, 4 guru terpilih menerima anugerah khas dan 5 guru terpilih menerima anugerah popular yang dicalonkan murid-murid tahap 2. Dalam pada itu, kemeriahan sambutan Hari Guru di seluruh negara masih berterusan sepanjang minggu ini. Pelbagai aktiviti dilakukan bertujuan mengeratkan hubungan antara guru dan murid. Di Sekolah Kebangsaan Paka 3, Terengganu, pelbagai acara sukaneka diadakan membabitkan guru dan murid. Acara dimulakan dengan ucapan daripada guru besar serta persembahan murid. Ia kemudian disusuli dengan upacara memotong kek Hari Guru. Aktiviti kemudian diteruskan dengan sukan rakyat yang nyata menghiburkan dan mengeratkan hubungan guru dan murid. Sementara itu di Sekolah Kebangsaan Cangkat Lada 3, Kampung Gajah, Perak, guru-guru melakukan kejutan dengan memakai baju seragam sekolah. Mereka diarak secara berkumpulan dengan menaiki bas dan disambut murid di perkarangan sekolah. Guru-guru turut berkesempatan mengambil gambar kelas sebagai kenang-kenangan memakai seragam sekolah. Sambutan turut diakhiri dengan acara sukaneka. Sambutan Hari Guru Maktab Rendah Sains Mara MRSM Muar Johor pula disambut secara sederhana namun meriah. Guru dan pelajar hadir dengan memakai pakaian tradisional, susulan kemeriahan Syawal masih terasa. Pelbagai persembahan diadakan oleh pelajar dan guru dan acara memotong beberapa biji kek menjadi simbolik penutup majlis. Kepada pemenang Anugerah International Science and Engineering Fair ISEF 2022 pada 7 hingga 13 Mei lalu, syabas dan tahniah diucapkan. Semoga pencapaian ini mendorong anda menjadi lebih gigih lagi. Berikut senarai pelajar yang telah mengharumkan nama negara di pameran antarabangsa di Atlanta, Amerika Syarikat itu. Pandemik COVID-19 menjadi cabaran terbesar dalam dunia pendidikan terutama kepada guru-guru. Bagi memastikan murid tidak terus keciciran, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR diperkenalkan. Ini secara tidak langsung turut memberi peluang kepada guru-guru memperluaskan bakat mereka dengan pelbagai aplikasi. Menurut guru biologi Kolej Matrikulasi Selangor, Naishimah Banu, mengaplikasikan pembelajaran yang kebiasaannya memerlukan kehadiran murid di makmal adalah satu cabaran. Pelaksanaan PDPR menjadikan beliau lebih kreatif untuk memastikan setiap silibus dapat disampaikan dengan berkesan. As you know, biology is something that very theoretical, then the students having a problem to visualize. Okay, it's like a human anatomy and you have to learn everything is around you. Okay, so we have that.
that problem, actually digital learning is really helpful. And when I've already switched to the online learning, and I find out that actually online learning is the best platform for the science. Bagi guru muda dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Desa Jaya, Pasir Gudang, Johor, Benny Lau, kemahiran dalam teknologi memberi banyak kelebihan kepadanya. Lebih membanggakan apabila beliau tidak lokek untuk berkongsi ilmu dengan guru-guru lain. We actually created a YouTube channel called GG Pasir Gudang, and Nice. we share a lot of videos, also webinars for teachers to discover new approaches on how they could learn, or they could discover, they could improve their teaching and learning process. Perkara terbabit dikongsikan oleh Cikgu Benny melalui webinar sempena sambutan Hari Guru anjuran Google Malaysia. Melalui sesi terbabit, mereka turut menyarankan agar setiap pendidik sentiasa mengaplikasikan pembaharuan serta kemudahan digital dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Ia bertujuan untuk menjadikan sesi pengajaran dan pembelajaran lebih menarik. 2,834 kes penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD dicatat di Sabah dalam tempoh Januari hingga 16 Mei lalu. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, Datuk Dr. Rosnani Mudin berkata, angka itu meningkat secara mendadak berbanding hanya 55 kes yang dilaporkan dalam tempoh sama tahun lalu. Katanya, 5 daerah mencatat kes yang tinggi setakat ini membabitkan Tawau, Sandakan, Lahad Datu, Kota Belud dan Papar. 93.1% kes melibatkan kanak-kanak berusia kurang 6 tahun. Majoriti jangkitan berlaku di rumah persendirian dan pusat pendidikan awal. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah meminta pengusaha pusat jagaan kanak-kanak atau tadika untuk melaksanakan tindakan pencegahan bagi mengelak penularan HFMD di premis masing-masing. Antaranya melakukan saringan gejala atau simptom di pintu masuk premis seperti demam, ulcer pada tekak, mulut dan lidah, ruam dengan lepuh pada tapak tangan dan kaki, sakit kepala dan hilang selera makan. 30.4% atau lebih sejuta kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun di negara ini telah lengkap vaksinasi di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan untuk kanak-kanak PKIDS. Menurut laman sesawang COVID Now, 46.6% atau lebih 1.6 juta kanak-kanak daripada golongan itu telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Bagi remaja berusia 12 hingga 17 tahun pula, 93.4% atau lebih 2.9 juta orang telah lengkap menerima vaksinasi. Manakala 96.5% atau lebih 3 juta orang daripada golongan sama telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. 68.3% atau lebih 16 juta orang daripada golongan dewasa telah menerima dos penggalak. Manakala 97.6% atau lebih 22.9 juta orang dewasa telah lengkap 2 dos. 98.8% atau 23.2 juta orang dewasa telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Bersua kembali. Cuaca sepanjang 7 tahun lalu adalah 7 rekod paling panas pernah dicatatkan. Lebih membimbangkan apabila Pertubuhan Meteorologi Dunia dalam laporannya menyebut bahawa trend itu masih berterusan pada tahun ini. Mengikut laporan itu, kesan kepada cuaca ekstrim boleh menyebabkan kematian dan wabak penyakit. Kesan lain termasuk pemindahan penduduk dan kehilangan ratusan bilion ringgit kepada ekonomi.
turut mencatat rekod baharu pelepasan gas rumah hijau, kepanasan laut, peningkatan paras laut dan kadar asid di lautan. Laporan itu menyebut hampir semua negara terkesan dengan perubahan cuaca itu. Paling ketara, pelepasan gas rumah hijau. Sebaik mencecah tahap baharu pada tahun 2020, kadar pelepasan gas karbon dioksida ke udara terus meningkat pada tahun berikutnya dan tahun ini. Selain darjah kepanasan yang semakin mendalam di laut, paras airnya turut meningkat pada purata 4.5 mm setahun antara tahun 2013 hingga tahun 2021. Keadaan ini menyebabkan bungkah ais semakin cepat mencair dan kawasan tepi pantai semakin terdedah kepada banjir. Berikut ini juga kesan daripada isu alam sekitar. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden memberi amaran negara itu berkemungkinan berdepan musim taufan lebih buruk tahun ini. My message to all Americans is straightforward. We know hurricanes are coming our way. They grow more extreme every season thus far. Pay attention to the hurricane warnings and follow the guidance of your local authorities. While you do everything you can to protect yourself and your families, I promise you, all of us here, are going to do everything we can to protect you. Tahun lalu, 55 orang maut dan kerosakan sebanyak $75 bilion Amerika dicatatkan semasa taufan Ida melanda Amerika Syarikat. Seorang juruterbang remaja yang berusaha memperbaharui rekod dunia dengan mengelilingi dunia secara solo selamat tiba di Nairobi, Kenya. Ketibaan Mark Rutherford, 16 tahun, di lapangan terbang Wilson, Nairobi, disambut sekumpulan pelajar dan kaki tangan Sekolah Penerbangan Kenya. Menurut Ketua Instruktur Penerbangan, Kapten Cestilio David, kunjungan Rutherford memberi inspirasi dan memberi semangat kepada penuntut di Sekolah Penerbangan Kenya. Rutherford yang berdarah kacukan British Belgium merancang mengelilingi dunia dengan menggunakan pesawat ringan jenis Shark. Dia memulakan usahanya itu pada 23 Mac lalu di Sofia, Bulgaria, 2 bulan selepas kakaknya Zara Rutherford, 19 tahun, memperbaharui rekod dunia sebagai juruterbang wanita termuda mengelilingi dunia secara solo. Saya ingin berkongsi tentang salah satu aktiviti sains yang dinamakan sebagai telur makhluk asing. Okey, jadi kenapa telur ini dinamakan sebagai telur makhluk asing? Ini adalah kerana telur ini sangat luar biasa, hanya diliputi oleh membran, tidak berkulit, okey, lembut dan juga kenyal. Okey. Jadi, bagaimana untuk kita menghasilkan telur tersebut? Senang sahaja, hanya rendamkan telur di dalam larutan cuka. Maka, tindak balas kimia akan berlaku di antara asid asetik yang terkandung di dalam cuka dengan kulit telur yang terdiri daripada unsur kalsium karbonat. Jadi, lama-kelamaan kulit tersebut akan tertanggal. Seperti mana yang anda boleh lihat, terdapatnya larutan coklat di sini, itu adalah kulit telur tadi. Okey, dan proses ini dinamakan sebagai kakisan. Sukan Si Vietnam, Malaysia kian menghampiri sasaran 36 pingat emas. Saingan hari ke-7 menyaksikan Malaysia meraih 7 pingat emas setakat jam 7 malam tadi. Antara yang mencuri tumpuan, 2 pingat emas dari acara memanah, manakala gimnastik, karate do, renang, menembak dan taekwondo masing-masing menyumbang 1 pingat emas. Malaysia bagaimanapun masih menduduki tangga ke-6, mengumpul 34 pingat emas, 35 perak dan 67 gangsa. Sementara itu, emas ke-28 negara hadir menerusi bidikan penembak Jonathan Wong dalam acara 10 meter pistol air. Siswa Universiti Putra Malaysia itu berjaya mengatasi 8 pencabar lain. Jonathan meraih mata keseluruhan 238.6 mata,
menumpaskan pencabar terdekat yang juga atlet tuan rumah, Tran Kwok Cheong, 236.6 mata. Gangsa milik penembak Indonesia, Muhammad Iqbal Raya Prabowo, 214.2 mata. Di kolam renang, Pusat Akuatik Maidin, Kiu Ho Yen menghadiahkan pingat emas menerusi 200 meter gaya bebas. Ho Yen awalnya tampak sedikit ketinggalan pada 100 meter pertama. Namun perenang kelahiran Kuala Lumpur ini semakin pantas untuk muncul juara dengan catatan 1 minit 47.81 saat. Pingat perak diraih wakil Singapura Kwah Zeng Wen yang melakukan 1 minit 48.20 saat. Manakala gangsa milik perenang tuan rumah Huang Koi Puok. Sukan berbasikal lebuh raya, satu pingat gangsa diraih Malaysia menerusi Nur Aisyah Muhammad Zubir dalam acara kriterium wanita. Selain Aisyah, Malaysia turut membariskan Siti Nur Alia Mansor dan Jupa Somnat. Dengan jarak 29.6 km, kejutan beramai-ramai menuju penamat menyaksikan Aisyah menduduki tempat ketiga. Emas dimenangi peserta Thailand Jutatip Manipan, pelumba tuan rumah Nguyen Titat perak. Ketika atlet negara rancak bersaing memburu sasaran 36 pingat emas yang ditetapkan, tumpuan seluruh peminat sukan negara pasti tertumpu pada pertemuan separuh akhir bola sepak lelaki skuad bawah 23 tahun negara menentang tuan rumah yang juga juara bertahan Vietnam. Perlawanan Malaysia menentang Vietnam dijadual berlangsung jam 8 malam ini di Stadium Viet 3 Phu Tho, Hanoi. Atas kertas, kelebihan memang menyebelahi Vietnam berdasarkan prestasi semasa, apatah lagi beraksi di arena sendiri. Berdasarkan 5 pertemuan terakhir sejak Sukan C di Hanoi pada 2003, Vietnam menang 3 kali berbanding 2 Malaysia. 2 kekalahan Malaysia membabitkan aksi separuh akhir, namun paling dikenang kemenangan Malaysia pada aksi final di Sukan C Thailand pada 2009. Apapun pencaturan pengendali Malaysia Brad Melanie dan Ketua Jurulatih Vietnam dari Korea Selatan Park Hang-seo malam ini bakal menentukan siapa paling layak ke aksi final. Ke aksi bola sepak Liga Super, Sri Pahang FC mencemaskan Johor Darul Takzim JDT sebelum lawan bangkit pada lewat permainan. Keputusan 2-2 menyaksikan JDT buat kali pertama terlepas 3 mata selepas mencatat 5 kemenangan berturut-turut. Bertandang ke arena lawan, Stadium Sultan Ibrahim, Sri Pahang nyata tidak gentar berdepan reputasi tinggi JDT selaku pendahulu Liga. Meskipun JDT lebih dahulu di depan pada minit ke-17 menerusi rembatan penyerang berbisa dari Brazil, Braxton da Silva, Sri Pahang kekal fokus memberi saingan. Hasilnya pada minit ke-38, Sri Pahang menyamakan kedudukan menerusi percubaan pemain gantian Saiful Jamaluddin. 4 minit kemudian, giliran pelawat mendahului menerusi sepakan penalti pemain import dari Argentina, Manuel Hidalgo. Ketika Sri Pahang berkira-kira membawa pulang 3 mata, JDT dihadiahkan sepakan penalti 4 minit sebelum perlawanan tamat. Bergson menyempurnakan untuk keputusan 2-2. JDT kekal di tangga teratas dengan 16 mata, manakala Sri Pahang di tangga ke-7 mengumpul 8 mata. Sesi peragaan oleh model dari kaum asli Aymara mengakhiri buletin didik malam ini. Sesi itu diadakan bagi tujuan menarik minat orang ramai menjelang satu perayaan keagamaan yang tidak dapat diadakan selama 2 tahun di Bolivia berikutan sekatan akibat pandemik COVID-19. Saya Syafrizan Wahab, Assalamualaikum dan salam hormat. Jumpa lagi.